Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak bina satu isi kandungan yang automatik. Okey, yang selalunya kita buat pada laporan, pada tesis. Okey, so kita nak bina macam mana isi kandungan itu disusun secara automatik menggunakan multi-level dan juga heading. Okey, styles. Okey, dekat sini adalah contoh yang dah siap. Okey, kalau kita tengok di tepi ni melalui navigation, kita akan dapat lihat okey, bab by bab. Okey, biasanya kita akan guna dalam kita punya tesis ataupun laporan. Okey, yang berbentuk begini. Okey, ada senarai raja, ada bab 1, ada bab 2 dan dia ada poin-poin yang subbab yang akan kita susun secara sistematik. Okey, so macam mana kita nak bina supaya kita punya isi kandungan tu kelihatan seperti ini. Sempurna. Okey, hari ini saya akan ajar macam mana cara nak gunakan multi-level, list dan juga heading, style. Okey, ini semua ada dalam Word dan kita akan cuba susun dia mengikut standard dan mudah. Okey, so ada satu template kosong yang kita akan bina. Okey, first kali step yang kita buat adalah perlu menekan multi-level list. Kita pilih multi-level list iaitu kita pilih heading yang ada tulis heading 1, heading 2, heading 3. Okey, yang mana kita akan susun heading 1 untuk bab 1, untuk bab-bab besar. Okey, heading 2 dan juga heading 3. Okey. Okay, ini adalah contoh permulaan. Macam mana kita nak setting? Okey, apabila kita tekan multi-level list, kita pilih heading. So, current list yang saya guna adalah yang dah di shadedkan kelabu. Okey, dah ada grey shaded. Okey. So, dekat sini dah tulis 1. Okey, ini contohnya. Okey, jadi kita perlu define new multi-level list. Okey, kita perlu klik define new multi-level list. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, dekat sini kita nak tulis bab 1 pada heading yang pertama. Heading yang pertama. Okey, kita type bab 1. Okey, so untuk level yang kedua iaitu heading yang kedua, dia akan automatically detect ini adalah bab 1. Okey, bermula daripada 1.1. Okey. Kita pilih sampai heading 3 maxima. Okey, so 1.1.1 dia adalah automatically berdasarkan apa yang kita type di atas. Okey. So, ini adalah untuk kita punya bab 1. Okey. Pastikan kita check dulu more, kita tengok betul tak level 1 kita berada pada heading 1. Okey, semak. Level 2 kita ada pada heading 2. Okey. Level 3 kita berada pada heading 3. Okey, so bila semua ni dah betul, kita akan klik OK. Okey, so dekat style ni kita dah setting dia, dah set up dia. Cuma dekat sini, kita masih belum lagi setting dia punya font. Okey, kalau kita klik di atas ni, style, kita pilih heading 1, kita pilih heading 1, enter heading 2. Okey, so dia dah dapat baca dah macam mana style yang kita akan gunakan dalam penulisan tesis kita. Okey, jika kita ada sub kepada heading 2, kita klik saja heading 3. Okey, so kita akan dapat dalam bentuk Word ni pun kita boleh tengok navigation kita. Okey, senarai yang kita dah susun. Okey, dari bab 1. Okey, so bila kita dah gunakan heading-heading tersebut, apa yang perlu kita buat seterusnya? Kita kena setting kita punya. Okey, ini contoh sekiranya kita klik lagi heading 1.
untuk bab seterusnya. Okey, kalau kita nak pergi kepada bab seterusnya, heading 1 bab 3, bab 3. Okey, enter lagi. Heading 1 lagi bab 4. Okey, so step itu adalah step untuk tulis bab. Kita gunakan heading 1. Okay, so sekarang kita nak type heading 2. Okey, contohnya pengenalan. Okey, font masih lagi font yang tak standard. Okey, kita nak font yang standard. So kita pergi pada heading 1 dulu. Okey, modify. Okey, modify kita punya tulisan ataupun font, kita pilih Arial mengikut universiti atau college masing-masing. Okey, font size 11. Okey, kita nak letak centered. Nak. Okey. So, mengikut format universiti dan college masing-masing, kita boleh setting lah berapa langkau yang kita perlukan. Okey. So, ini contoh untuk bab 1. Okey, kalau pergi kepada bab 2, biasanya kita buat, kita klik lagi title. Kita nak type kajian literatur. Okey. Step yang sama kita ulang. Kalau kita nak mulakan dengan heading tu, kita klik saja. Heading tu, pengenalan untuk bab 2. Okey, dan seterusnya. Enter, heading tu lagi. So, type apa yang kita perlukan. Okey, contoh. Okey, next untuk bab 3, kita buat benda yang sama. Kita klik pada title. Kita dah setting dah heading 1, heading 2, heading 3 and title. So, dia akan ikut apa yang kita nak. Metodologi. Contoh. Okey. So, enter lagi. Kita buat apa yang kita perlukan. Heading tu. So, kita klik saja. So, dia automatically update. Update di tepi ni. Okey. So, kita buat pada bab 4. Data kalau kita tak pilih heading ataupun style yang kita nak, so dia akan baca word biasa. So kita memang perlu pilih title. Okey, title untuk dapatkan bawah bab tu tajuk yang kita perlukan. Okey, dapatan dan analisis. Okey, ini untuk
bab by bab. Okey. So, kita mula semula bab 5 kita masih tak pilih lagi. So, kita pilih heading 1. Heading 1. Enter. Kita pilih title. Biasanya dekat sini cadangan dan penambahbaikan. Okey. Ikut keperluan kolej atau universiti masing-masing. Okey, so dekat sini bab 4 saya masih tak pilih lagi. Okey, kita pilih heading 2. Okey, pengenalan untuk bab 4. Okey, enter. Pergi kepada bab 5. Bab 5 kita nak pilih heading. Heading tu untuk subtopik ataupun subbab. Okey? Okey, ini cara macam mana kita nak buat automatically isi kandungan yang mudah. Okey, berdasarkan multi-level list dan juga style. Okey? So, setting ni semua kita dah boleh setting sendiri. So, apa yang tindakan seterusnya adalah kita nak senaraikan isi kandungan kita pada page yang sebelumnya. Okey. So, pergi kepada references. Okey, pilih table of content. Table of content kita pilih mengikut kesesuaian. Okey, boleh pilih automatic table 1, boleh pilih automatic table 2 berdasarkan masing-masing punya format. Okey. So, bila kita klik, dia ada automatically update. Okey. So, sekiranya kita tambah isi, kita boleh type seperti biasa. Okey, contoh saya pergi kepada bab 1, saya nak tambah subtopik. Subbab 1.2. Okey, so latar belakang masalah. Okey, contoh. Okey, so apa yang perlu saya buat pada isi kandungan saya? Okey, saya update table. Update entire table. So, dia akan baca automatic. Okey, dia akan baca dan dia akan listkan secara automatic. So, font ni tak ada masalah. Kita boleh setting macam yang kita nak. Okey, contohnya kita pilih Arial. Okey, so Arial font berapa kita pilih dan kita boleh ubah apa yang kita nak tulis. Okey, ini adalah cara macam mana nak buat isi kandungan secara automatik dan lebih mudah, lebih cepat dan pantas. Okey. So, selamat mencuba.